Kita masalah orang Malaysia ni, kita hanya tahu benda yang kita diberitahu. Pertama, konflik dengan umat Islam bukan hanya di Palestin saja. Sebab itu bila kita tengok orang buat boikot kepada produk itu dan ini, kita juga ingin mengajak sebenarnya, jom kita boikot beberapa lagi negara yang lain yang dia punya tahap dia buat kepada kejahatan kepada orang Islam itu jauh lebih teruk lagi. Saya ambil contoh pertama, negara China. Negara China ni, konflik Xinjiang itu masih belum selesai sampai sekarang. Sejak tahun 2017, negara China telah menahan dan juga mengurung 1.8 juta orang etnik Uyghur, ditempatkan di sebuah kamp pendidikan semula di Xinjiang. Dia panggil The Xinjiang Internment Camps. Diletakkan dalam satu kamp tahanan 1.8 juta orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, cantikkan kami dengan afiah. Terima kasih yang berusaha saudari pengacara majlis, yang saya hormati yang berusaha Dr. Syahrul Hazrin bin Mahmud, Assistant Rector UiTM Terengganu Branch Kuala Terengganu Campus. Yang saya hormati juga yang berusaha Encik Muhammad Hazrul Hashim selaku pengurus MyCare Terengganu. Tak dilupakan saudara Muhammad Shah Nizam Azmi, Ketua Unit Hal Ehwal Islam. Tidak lupakan kepada Puan Nur Hatini Abdul Wahab selaku penolong pengurus asrama kanan, yang berusaha ketua-ketua unit dan barisan kaki tangan. Seterusnya sudah tentu yang kita raikan mahasiswa-mahasiswi serta hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di UiTM Kuala Terengganu ini kira-kira 3,002 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 11 September tahun 2015. Maknanya sudah 8 tahun 2 bulan 19 hari saya tidak datang ke sini. Alhamdulillah malam ini dapat kita saling bertatap muka, membincangkan satu tajuk yang telah ditentukan, iaitu bumi Palestin menangis lagi. Saya percaya bahawa tajuk ini adalah bersempena dengan konflik ataupun perang Israel Palestin 2023, yang mana media barat menggelarkannya 2023 Israel Hamas War. Yang ini kita perlu betulkan dalam mukadimah. Ini bukannya konflik antara Israel dengan Hamas. Ini bukannya konflik antara Israel dengan Gaza. Ini bukan konflik antara Israel dengan Palestin. Tapi ini adalah konflik Zionis Yahudi Israel dengan semua kita umat Islam. Bukannya hanya di Palestin. Sebab kita orang Islam, perangai kita cubit peha kanan, peha kiri terasa juga. Sebab mereka itu adalah saudara kita. Adat hidup orang bersaudara, sakit senang sama dia rasa. Jaga menjaga tiada lengah,
bagi membagi di dalam susah, sama ke tepi, sama pula ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup saudara sekandung, sakit senang sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung, melukakan mereka sama seperti melukakan kita. Maka tahniahlah kepada seluruh warga UiTM City kerana menunjukkan kebersamaan dengan Palestin pada malam ini. Dan sememangnya kita di Pantai Timur ini, bagi kita di Pantai Timur ni, khususnya di Terengganu, di Pahang, kita memang dekat dengan Palestin. Apa sebab kita rapat dengan Palestin? Sebab bendera kita ada pada bendera Palestin. Hitam putih itu tak akan ditinggalkan. Jadi menambahkan lagi rasa rapat kita dengan Palestin. Tuan-tuan sekalian, kita berkumpul malam ni bukan kita nak membakar semangat supaya benci kepada penganut agama lain. Tidak. Agama kita ni agama paling toleransi sekali. Agama kita tak suruh kita bergaduh, bergomor, bergocoh dengan orang bukan Islam. Dan kita tak diajar untuk memusuhi semua orang yang namanya kafir. Itu bukan manhaj kita. Oh, asal dia bukan Islam, kita katok ramai-ramai. Tak betul. Hatta dalam Quran Allah Ta'ala menyebut Islam dengan Kristian itu antara yang rapat hubungannya. Tapi kita dipecah-pecah, dikotak-katikkan kerana masalah perpecahan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku. Kau akan lihat wahai Muhammad, kata Allah, orang yang paling keras sekali permusuhannya dengan orang Islam siapa? Yahudi dengan waman asyrak wallazina asyraku, dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Sebab itu sekarang ini, ayat ini sekarang baru kita nampak Allah Ta'ala tak sebut orang Nasrani musuh kita. Allah Ta'ala sebut yang paling benci pada kamu Yahudi dengan orang sembah berhala. Dan memang ada benarnya ayat ini. Kalau kita tengok sekeliling kita sekarang, Yahudi dan musyrik, dua ni memang sangat benci kita orang Islam. Kalau orang Yahudi di mana? Konflik yang sedang berlaku di Palestin. Kalau orang musyrik di mana? Dua negara, China dan juga India. Malam ni saya ingin mengajak dan mengetuk hati saudara-saudari sekalian. Kita masalah orang Malaysia ni, kita hanya tahu benda yang kita diberitahu. Pertama, konflik dengan umat Islam bukan hanya di Palestin saja. Sebab itu bila kita tengok orang buat boikot kepada produk itu dan ini, kita juga ingin mengajak sebenarnya, jom kita boikot beberapa lagi negara yang lain yang dia punya tahap dia buat kepada kejahatan kepada orang Islam itu jauh lebih teruk lagi. Saya ambil contoh pertama, negara China. Negara China ni, konflik Xinjiang itu masih belum selesai sampai sekarang. Sejak tahun 2017, negara China telah menahan dan juga mengurung 1.8 juta orang etnik Uyghur, ditempatkan di sebuah kamp pendidikan semula di Xinjiang. Dia panggil the Xinjiang Internment Camps. Diletakkan dalam satu kamp tahanan 1.8 juta orang Islam. Penduduk Islam dari etnik Hui telah diganyang oleh pihak polis China ketika mereka mempertahankan Masjid Nanjiangyin yang terletak di Nagu dalam wilayah Yunan pada 27 Mei tahun ini 2023. Tapi tak ramai orang tahu, sebab kita hanya tahu apa yang kita diberitahu lah. 27 Mei 2023, penduduk Islam dari etnik Hui telah ditangkap beramai-ramai kerana mempertahankan masjid yang nak ditutup oleh kerajaan China. Etnik Hui ini salah satu daripada 56 kumpulan etnik yang diiktiraf oleh Beijing dan menetap di wilayah Yunan. Di situ ada kira-kira 700,000 daripada 10 juta umat Islam di seluruh negara China. Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh negara China menyebabkan rakyat di China bangkit.
Maka berlaku kebangkitan. Pertama daripada East Turkestan Liberation Organization. Dia dah mula berlawan dengan kerajaan China sejak tahun 2000 sampai 2003. Tak larat. Digantikan oleh Turkestan Islamic Party daripada 1997 sampai malam ini. Dia masih berjuang. 5 Julai tahun 2000 di Urumqi, ibu negeri Xinjiang Uyghur, telah berlaku rusuhan besar. 1000 orang Uyghur turun protes. Tapi mereka telah dilayan dengan zalim. 197 orang terkorban dan 1721 orang cedera. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kerajaan China? Kerajaan China telah melancarkan satu operasi, dia panggil Strike Hard Against Violent Terrorism, serangan keras melawan terorisme. Justru start daripada 23 Mei tahun 2014 sampai sekarang, sentiasalah berlaku serangan di Xinjiang, China. Ketika itu 14,000 orang Islam telah ditangkap sepanjang operasi khas ini dan mereka telah dimasukkan kem tahanan 1.8 juta. Tapi tak banyak negara yang bantah. Bahkan saya percaya di kalangan saudara-saudari baru malam ni sajalah yang tahu. Dan yang kita sedih pula, masa United Nations General Assembly Oktober tahun 2020, 24 buah negara telah memberikan sokongan kepada China, mengatakan tindakan China itu ketika nak dihadapkan ke United Nations Human Rights Council pada Julai 2019 sebagai tindakan yang tidak sah. Dan antara negara yang membantah China diambil tindakan, kebanyakan juga adalah negara-negara Islam, antaranya Arab Saudi, Iran, Morocco, Pakistan dan Palestin. Palestin juga mengundi tak sepatutnya diambil tindakan terhadap China. Bengong kita sekejap, sudahlah, kita duk nyokong dia tak nyokong China pula. Ini geopolitik. Itu satu tekanan orang Islam yang berada di China. Berapa orang nak boykot produk China? Tak berani. Xiaomi semua ni tak berani boykot. Semua handphone Xiaomi semua ni. Ke benda sama? Salah sebut. Yang kedua, negara yang membenci kita umat Islam adalah India. India benci orang Islam, terutamanya yang berlaku di Jammu Kashmir. Saudara-saudari sekalian, Kashmir banding dengan Gaza, teruk Kashmir lagi. Tapi sebab kita hanya tahu apa yang kita diberitahu saja. Saudara-saudari sekalian, di Gaza, Palestin, sekurang-kurangnya rakyat boleh menentang dalam wilayah yang dikepung. Umpama kita dikepung dalam dewan ini, semua kita berlawan dengan orang daripada luar. Tapi yang berlaku di Kashmir adalah mereka dikuasai daripada dalam. Jahat-jahat Israel tak duduk dalam Gaza, tapi Kashmir, dalam Kashmir itu menjadi zon tentera paling tinggi di dunia. Sehingga kan dianggarkan seorang askar, seorang tentera India lengkap bersenjata akan making 7 warga Kashmir, menyebabkan mereka tidak boleh bergerak pun. Betul jahat-jahat Yahudi, saya ingat Kashmir lebih teruk lagi sebab dia daripada dalam. Mulai 22 Oktober tahun 1947 sedang berlangsung lagi tekanan pada orang Islam. Malam ni genap 76 tahun 3 minggu 4 hari. Masih belum selesai. Dan tidak ada pun di kalangan kita yang nak boykot India, tak ada. Bahkan minat pula Shah Rukh Khan macam-macam lagi. Yang kita tengok cerita Hindustan, lawa-lawa berjoget apa semua, tu semua di Kashmir. Bukan pergi Switzerland, adalah pergi Iceland, mana-mana. Tapi kebanyakannya syuting itu di Kashmir. Kashmir ni memang indah. Ada 3 perkara besar berlaku yang jarang diambil perhatian oleh umat Islam. Pertama, status wilayah autonomi yang selama ini dinikmati oleh Jammu dan Kashmir telah dicabut oleh kerajaan India melalui perintah Presiden, disokong oleh resolusi Parlimen melalui satu akta yang dipanggil Akta Pemerkasaan Semula Jammu dan Kashmir, Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, berkuat kuasa 5 Ogos 2019. Selama ini Jammu Kashmir adalah wilayah autonomi, tapi sekarang dia dah duduk menjadi satu negeri di dalam India. Maka Mir Wais Muhammad Umar Farooq, salah seorang pemimpin utama di Kashmir,
telah kena tahanan rumah di Srinagar pada 4 Ogos 2019 sampai malam ini. Tahanan rumah. Umar Faruq ni dia Mirwais. Mirwais ni Mirwais of Kashmir yang ke-14. Dia juga pengurusi All Parties Hurriyat Conference, APHC, yang mana Mirwais ini dilarang untuk memberikan khutbah, dilarang berceramah, dilarang menunaikan solat Jumaat selama 212 kali Jumaat berturut-turut. Tak dibenarkan langsung. Dia pernah dibebaskan pada 22 September tahun 2023 tahun ini, tapi pada 15 Oktober yang hari itu dia ditahan sekali lagi dan masih tak dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat. Siapa yang nak membela kepada orang Islam? Tidak ada. Kerana kita hanya tahu apa yang kita diberitahu saja. Sama juga isu Masjid Jamia di Srinagar yang terletak di negeri Jammu Kashmir di utara India, sampai sekarang masih ditutup. Tak dibenarkan mendirikan. Dulu dia tak bagi sembahyang 5 waktu, tapi masih beri solat Jumaat. Muncul kes di Palestin, dia tutup pula masjid, tak bagi sembahyang Jumaat. Kerana mereka tak nak khutbah dijadikan medan membakar semangat menuntut kemerdekaan. Maka Jumaat tidak dibenarkan. Maka ketika itu bangkitlah para pejuang All Parties Hurriyat Conference ataupun APHC. 26 buah organisasi politik, sosial dan agama bergabung sejak daripada 9 Mac tahun 1993 berlawan dengan kerajaan India. Dibantu oleh Jamaat Islam Kashmir, Jammu Kashmir Liberation Front, dibantu oleh People Anti-Fascist Front, Lashkar Taiba, Jaish Muhammad, United Jihad Council dan banyak lagi. Dan gerakan ini disokong kuat oleh beberapa negara, antaranya Pakistan. Malaysia tak berapa dengar, sayup-sayup saja suara, tak berapa dengar sangat. Kalau kita tak bantu, nanti sel-sel penganah akan support. Jadi benda ni akan tak ada pembelaan sampai bila-bila. Dan sekarang kita dah dengar puak-puak daripada IS, Islamic State di Khorasan, di Hindi Province dan juga di Jammu Kashmir telah pun muncul. Termasuklah satu pasukan nama D Company. D Company ini singkatan kepada Daud Ibrahim. Ini duduk dalam senarai ketiga FBI Most Wanted Fugitives. Diorang terpaksa membantu Jammu Kashmir kerana tidak ada support daripada mana-mana orang luar. Maka kini umat Islam di Kashmir berhadapan dengan 343,000 hingga 700,000 tentera India. Tentera darat India saja yang berlawan dengan orang Kashmir 168,000 orang untuk nak mengawal. Dan angka korban bukannya sedikit. Angka korban konflik di Kashmir ini mencecah 26,000 orang yang telah terbunuh, 3,000 orang ditangkap, ada 4,500 orang telah di surrender, tak tahan kerana tekanan, dan ada 20,000 civilian telah terbunuh. Maka maha benar ketika Allah Ta'ala menyebut kamu akan dapati orang yang sangat benci kepada kamu. Nombor 1 Yahudi, Allah Ta'ala sebut. Nombor 2 orang-orang sembah berhala, sangat benci kepada kamu. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Tapi wahai Muhammad, kau akan dapati bahawa orang yang paling rapat kasih sayangnya dengan orang Islam, siapa? Orang yang mengatakan kami adalah Nasrani ataupun Kristian. Ini petikan dari surah Al-Ma'idah ayat 82. Sebab itu saudara-saudari sekalian, ramai orang tersalah pilih musuh. Kita tersalah pilih musuh. Orang yang benci kita, hak tu kita minat sangat. Orang yang patutnya kita ciptakan kekuatan, kita kelahi pula dengan dia. Ini kita tersalah pilih musuh. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, hubungan rapat orang Kristian dengan orang Islam dah dibuktikan sejak zaman awal dakwah Nabi lagi. Ketika Nabi ditekan bersama sahabat di Mekah, Nabi telah memerintahkan sahabat untuk melakukan hijrah pertamanya pergi ke Habsyah atau Ethiopia. Kerana di sana ada seorang raja namanya Raja An-Najashi yang sangat tebal anutan Kristiannya.
Nabi lantas berpesan, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun fa aqimu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum makhraja mimma antum bihi. Pergilah kamu ke sana, kerana di sana ada seorang raja yang tak suka menzalimi orang. Duduklah kamu di situ sehingga datang perintah Allah untuk kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, inilah yang kita hadapi sekarang dalam konteks perbicaraan kita. Sebab kita tak cerita Kashmir dengan masalah di Xinjiang, kita cerita Palestin sajalah. Yang Xinjiang dengan Kashmir lain tahun saudara-saudari kena buat juga. Sebab itu pun saudara kita juga, tapi jarang diangkat tema ini. Kepada rakan-rakan non-Muslim, kita bukan nak ajak balah ni. Kau ada dengar ceramah ni kata, ai ni nak ngata ke ni. Tak, kami ni agama Islam, agama kami tak ditegakkan dengan mata pedang. Tak, agama kami bukan ditegakkan dengan cara brutal. Sebab berdasarkan sejarah, Islam ni kalau masuklah mana-mana negara di dunia, takkan berlaku sebarang paksaan. Never. Tengok sejarah, umat Islam pernah memerintah Sepanyol. Berapa lama? 800 tahun. Tahun 711 sampai 1492. Namun begitu tidak pernah berlaku sepanjang tempoh pemerintahan umat Islam yang mana orang Islam gunakan pedang untuk paksa mana-mana orang Kristian di Sepanyol untuk peluk Islam. Bahkan Sepanyol ramai peluk Kristian sampai sekarang. Begitu juga umat Islam memimpin tanah Arab selama 1400 tahun. Tapi sampai sekarang terdapat 14 juta penganut Kristian Koptik di tanah Arab yang telah mengamalkan ajaran Kristian Koptik sejak ratusan tahun. Kalaulah Islam ni ditegakkan dengan mata pedang, pasti tak ada orang Kristian di negara Arab sekarang. Artinya kita tak pernah paksa. Begitu juga umat Islam pernah memerintah India sekitar 1000 tahun. Raja-raja dinasti India kebanyakannya Muslim, bermula daripada dinasti Mamluk tahun 1206. Kalaulah Islam ni adalah agama kekerasan, pastilah dalam tempoh 1000 tahun Islam di India, dia boleh je paksa, dia boleh mewajibkan seluruh penduduk Islam, penduduk di India untuk menganut agama Islam. Tetapi itu tidak pernah berlaku. Bahkan hari ini 80% daripada penduduk India adalah non-Muslim. Agama kita bukannya ni balah dengan orang. Lah datang, tak ada masalah. Begitu juga di negara kita ataupun di Indonesia, kita hak jadi Islam ni daripada nenek moyang kita. Tentera negara mana yang paksa kita masuk Islam? Tak ada. Kita tak masuk Islam dengan cara paksaan. Tapi ingat, orang Islam ni bab kata Nabi, masalil mu'min kamasalin nahlin. Perumpamaan orang Islam, perangainya sama seperti lebah. Lebah ni apa perangai lebah? Pertama, lebah mana pokok dia menumpang, sarangnya tidak mematahkan ranting. Artinya orang Islam duduk di mana-mana, dia reti bahasa. Dia pegang pada prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sifat orang Islam. Macam kita mengaji di Cendering di Terengganu ini, bukan semua orang Terengganu. Katalah di sini ada orang Kelantan, awak jangan bawa gelebel Kelantan awak mengaji di sini. Awak kata orang Pahang, awak jangan bawa Asia orang Pahang awak di sini, tak boleh. Mana bumi dipijak, situ langit kita junjung. Kita duduk di Terengganu, junjung langit Terengganu. Jangan nak gong sangat. Awak orang Sabah mengaji di sini, mesti hormat. Kita pun bila pergi tempat orang, kita hormat. Itu sifat orang Islam. Kita duduk di London ke, duduk di Amerika ke, kita takkan cetuhkan masalah. Kita taat kepada undang-undang. Ini sifat orang Islam. Yang kedua, sifat lebah, dia tak ambil kesempatan dari pokok dia menumpang. Dia duduk di pokok rambutan, dia tak makan buah rambutan. Dia cari rezeki dari tempat lain, saripati bunga. Itu sifat orang Islam kedua. Nabi nak menceritakan, dia amanah. Dia tak pernah ambil kesempatan dari kedudukan dia. Sifat lebah ketiga, seolah-olah Nabi nak sebut, lebah ini dia tak ngacau orang, tapi sekali orang kacau sarang dia, ke mana pun orang tu lari, insya-Allah dia kejar. Itu sifat lebah.
Kita tak ngusik orang, kita tak kacau penganut agama lain. Tapi sekali kau halang ataupun kau ganggu agama kita, kita akan kejar kau, lari ke mana pun kita kejar. Itu sifat orang Islam. Jadi ni jangan salah faham, nak bakar jihad malam ni, tak. Kita adalah agama paling toleransi sekali. Saudara-saudari sekalian, kan Nabi ketika sampai ke Madinah, orang Madinah ni kosmopolitan, dia tidak homogeneous macam Mekah. Homogeneous maknanya saudara mara semua Mekah tu, sepupu sepapat, anak saudara, pak saudara. Madinah ni dia kosmopolitan, tak ada darah daging, bangsa pelbagai. Jadi Nabi nak bagi satukan bangsa ni, tak kira agama. Nabi bawa satu konsep, dia panggil at-ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Kamu duduk di Madinah ni mesti ta'aruf, mesti kenal. Kemudian mesti tafahum, faham. Kemudian mesti ta'awun, bantu. Mesti takaful, berkongsi rasa. Orang tu susah, awak pun rasa susah. Orang tu gembira, awak pun bergembira. Kongsi rasa. Sahabat tanya, kalau yang non-Muslim lagu mana ya Rasul? Ihtiram huriyatil aqidah wa huriyatil ibadah mahma tabayatul adyan. Oh, kita duduk senegara mesti respect. Dia sembah agama dia, lakum dinukum waliyadi. Kita hormat menghormati mahma tabayatul adyan, tak kira apa sembahan dia, sebab dia adalah rakyat negara ini. Sebab itu agama Islam paling toleransi sekali. Macam kita di Malaysia, saya ingat yang jadikan kita balos siang malam ni, kita tak ikut pun konsep ta'aruf ni, tak ada. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, tak ada. Tabayun lagi tak ada. Tibayun ada. Tibai siang malam pagi petang. Dapat mesej forward, dapat mesej forward. Tak ada tabayun. Tibayun lagi ada. Kita tak ada ta'aruf. Ta'aruf maksudnya, maaf, saudara-saudari ni kenal tak sebenarnya rakyat di Malaysia ni? Tak kenal. Orang Terengganu dia kenal Terengganu je. Bahkan lebih parah lagi, orang Kuala Terengganu dia tahu Kuala Terengganu dia je. Dia tak tahu ada orang Kuala Berang, dia tak tahu ada orang Besuk, dia ada orang Dungu. Dok, berat sungguh lah. Kita di Malaysia ni, saya tak tahu, kalau masa saya ngaji di Kuzar dulu, kami wajib ambil subjek kenal Terengganu. Wajib kenal Terengganu ni, asal mana perkataan Terengganu, berapa daerah, so, kena kenal. Baik tu zaman kami dulu, budak Sabah belajar di Terengganu boleh cakap Terengganu, sebab dia telah diasimilasikan. Dia bergaul, belajar subjek Terengganu, kenal Terengganu lebih daripada kenal negeri sendiri. Itu kehendak agama, mesti kenal. Macam kita, kalau saya tanya, kita di Malaysia ni ada Bumi Putera Semenanjung. Ada berapa Bumi Putera Semenanjung? Tak ramai orang tahu. Sebab yang kita tahu, aku orang Terengganu, aku tahu Terengganu sajalah. Oh, parahlah kalau begitu. Kita Bumi Putera Melayu Semenanjung ni, nombor satu terbesar Melayu. Melayu, dia number one. Dia mungkin ada yang orang daripada Indonesia kot yang menonton siaran kita ini. Kami di Malaysia ni, istilah Melayu bukan maksud kami ni asal daripada Riau, tak mesti. Kita kadang orang Indonesia dia keliru. Kenapa orang Malaysia ni semua mengaku Melayu? Semua asal daripada Riau ke? Tak. Kami kalau sebut Melayu bukan makna kami asal daripada Melayu Riau ataupun Melayu Deli atau Melayu pesisir di Indonesia. Tidak. Macam ni orang Terengganu kan, Bugis semua, tak ada kena-mengena dengan Riau. Kami di Malaysia, apa saja suku-suku serumpun, sama ada Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau, Malbari, semuanya dikira Melayu. Melayu pula ada dua, satu Melayu original, satu Melayu spicy. Oh, tak berapa original. Apakah ciri-ciri Melayu original dan apa yang membezakan original dengan tak ori? Hidung. Dia kalau Melayu original, maknanya dia ni Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Hidungnya umpama jambu madu dibelah dua. Maknanya tak ada tulang. Kalau pakai spek melorot, kejap tolak balik, jatuh lagi. Itu Melayu sejati. Sebab itu kalau saudara-saudari hidung ada tulang, tidak ori. Cek balik keturunan. Tidak Pakistan, Arab, dua je.
Mustahil Melayu hidung panjang boleh gantung hanger. Mustahil. Sebab kita dah dibagikan Nabi Nuh tu Sam, Ham, Jafes dan macam-macam. Hidung tu dah ada spesifikasi dia. Ada tak nak ngaku Pakistan, cek lah balik. Moyang awak dulu mari menega di Terengganu ni. Hak tu badan besar-besar, hidung mancung, mari mana? Marah pula hidung mancung. Dah tak kisahlah ori tak ada masalah. Kita ada siapa lagi Bumi Putra Semenanjung? Orang asli. Ada berapa orang asli? Kita di Malaysia ni kita ada 18 suku kaum orang asli dan dibahagikan kepada 3 kumpulan, dan setiap kumpulan itu pula ada 6 suku kaum. Panjang lagi. Maaf kalau tanya kenal atau tidak, jawapan tidak lah. Jadi macam mana nak dapatkan ta'aruf itu? Memang tak dapat lah. Itu baru Bumi Putra Semenanjung. Kita belum cerita lagi hak Bumi Putra Sabah. 33 kumpulan peribumi berkomunikasi dalam lebih daripada 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Tobat kita tak kenal. Bolehlah bercakap, boleh bah kalau kau, itu je lah. Siku pada bah, itu yang kau boleh cakap pun. Kalau Bumi Putra Sarawak korang lebih ada 27. Ibannya, Bidayuh, Melayu Sarawak, Melanau, orang Belah Hulu lagi, Bisaya, Kedayan dan bagai-bagai. Dan ada pula rakan-rakan kita masyarakat Cina. Ada berapa pula? Ada 9. Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Hokcia. Kalau kita tahu nasi ayam Hainan, kita tahu je. Dengan nasi ayam Yunan, tu je lah. India ada 7. Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Gujarati. Ada pula peranakan. Semua ini Allah canang dalam ayat 13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kau berbagai bangsa puak, tujuannya mu kena ta'aruf. Maka maaf, kita gagal bab ini. Jadi memang payah. Sebab itu kelari semua siang malam. Balik semula kepada cerita Gaza ni tadi. Kepada rakan-rakan non-Muslim, sekali lagi jangan salah faham. Agama kami, agama Islam, agama paling baik dengan orang. Kita sangat suka dengan orang, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku di Gaza ini adalah perkara yang kami kesalkan. Dan apa yang berlaku di Gaza ini mengulang sejarah satu perang. Dia panggil perang Yom Kippur. Yom Kippur ini perang yang sangat digeruni oleh orang Yahudi, iaitu perang Badar moden tahun 1973. Orang Yahudi pernah kena belasah dalam peperangan. Perang Yom Kippur ini dia berlaku pada bulan Ramadan. Itu yang lagi dia malu tu. Yahudi lawan dengan orang Islam bulan puasa, yang mana ketika itu berlaku perang tahun 73 antara Israel dengan gabungan negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan juga Syria. Dan perang ini berlangsung selama 2 minggu 5 hari. Tahun 73 2 minggu perang. Dan ini menyebabkan intelijen di Mossad dan juga di CIA dan sebagainya lagi merasa begitu malu sekali, kerana berdasarkan perkiraan perisikan, Amerika Syarikat menjangkakan tahun 73 perang ini akan memihak kepada Israel. Tapi tak dijangkakan bahawa tentera Arab berperang sungguh-sungguh, sehingga mereka mengheret peperangan itu lebih daripada 2 minggu. Orang Israel begitu confident, dia boleh kata kita akan kalahkan orang Arab ini paling cepat 72 jam, paling lama 96 jam. Tuan-tuan, Amerika ni dia punya agensi perisikan yang ada berpuluh-puluh. Kita agensi perisikan Malaysia hanya Special Branch Bukit Aman, Special Branch IPD, itu sajalah ada risik tentera. Tak banyak risikan kita. Amerika berpuluh. Kita hak tahu risikan mereka tahu CIA, FBI, NSA.
CSI tu pendoa belaka, Miami, Las Vegas tu drama semua. Tu bukan perisikan, pendoa je. Lawa sangat pakai tengok mayat. Tak betul lalu cerita. Perisikan dia canggih-canggih, tapi teori mereka salah. Sebab itu bila kita melihat isu di Gaza sekarang ini, sejak 7 Oktober sampai malam ini, kita ni Masya Allah dah lebih sebulan dah. Apa yang berlaku sekarang ini menyebabkan mereka jadi takut. Apatah lagi konflik di Gaza sekarang ni, dia dah spill over, dia dah merebak keluar, dah merebak sampai ke Lebanon, Syria dan juga Iraq. Tapi cerita ni tak keluar dalam berita. Seperti biasa kita di Malaysia, kita hanya tahu apa yang kita diberitahu sajalah. Kita campur malam kaji pula, tahu setakat itu sajalah. Spill over dah keluar. Buktinya pada 18 Oktober 2023 telah berlaku serangan yang tersusun terhadap kem-kem tentera Amerika Syarikat yang terletak di Iraq dan juga Syria. Amerika dia ada tentera dia di luar. Jadi orang luar ni tak boleh nak masuk ke Gaza. Dia serang tentera Amerika di luar. Tapi tak diceritakan benda ini. Maka bila dia tengok benda ni dah spill over sampai keluar, menggerunkan kepada pihak-pihak di sana. Apatah lagi pihak yang terlibat untuk nak membantu Hamas pula makin lama makin bertambah. Dulu Hamas dia dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam ataupun Kataib Al-Syahid Izzuddin Al-Qassam, dibantu oleh An-Nukhbah. Nukhbah ini komando laut Gaza ataupun Paskal dia. Jadi mereka ini yang berlawan dengan orang-orang Israel. Tapi sekarang dah dibantu lagi. Siapa yang membantu? Pertama sekali PIJ, Palestinian Islamic Jihad, ataupun Gerakan Jihad Islam di Palestin. Datang lagi satu kumpulan namanya Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP, Barisan Rakyat Pembebasan Palestin. Bantu lagi. Datang lagi kumpulan ketiga, Democratic Front for the Liberation of Palestine, ataupun Barisan Demokratik untuk Pembebasan Palestin. Kemudian Hizbullah, of course lah, dia memang daripada awal berminat nak join. Kemudian masuk pula satu lagi, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Kataib Syuhada Al-Aqsa. Dah ada 5 kumpulan yang membantu Hamas. Tuk-tuk datang pula kumpulan yang ke-6, the Lebanese Resistance Brigades ataupun Saraya Al-Muqawamah Al-Lubnaniyah. Singkatan namanya Saraya. Ini pasukan yang agak masuk air sikit. Dia pasukan paramiliteri daripada Lubnan. Dia rapat dengan Hizbullah. Dia ditubuhkan lama dah, tahun 97, tapi masuk air sikit sebab dalam grup ini campur. Ada orang liberal, ada orang nasionalis, ada orang katanya Kristian pun ada. Dia macam triple X punya grup sikit. Dia ada gila-gila sikit katanya. Jadi kalau dia orang dah masuk, kumpulan itu makin besar. Jadi 6 kumpulan ini berlawanlah dengan Israel. Tapi kita tak sebut 6 kumpulan, kita gelarkan Brigade Al-Qassam ataupun Hamas saja. Kan nak sebut semua kan habis berita panjang sangat nak sebutnya. Jadi Brigade Al-Qassam, total mereka 40,000 orang. Lawan berapa orang? Daripada IDF, Israel Defense Forces, berlawan dengan 529,500 orang totalnya. Maknanya Israel Security Agencies campur dengan dia punya polis Israel, dan ada juga dia punya PSTD ada jugalah. Israel dia ada sistem wataniah. 5 kalau Terengganu berapa? 512 Padang Midin 512. Ni adik-adik orang masuk lah 512, jangan pemalas sangat. Budak UiTM kena masuk training, pegang senjata. Esok apa-apa berlaku takut awak pula lari ke Singapura lah, lagi ke Australia, cak ayam sungguh. Pergi daftar di Padang Midin, pergi training Jumaat Sabtu, dapat allowance masuk PSTD ni. Pada duduk saja bubuh lotion tangan tak betul. Orang jantan kan pergilah perang sikit. Saya boleh cakap kami masuk, kalau budak-budak Kuzah masuk belaka. Jadi masuklah PSTD. Sini 512 Padang Midin masuk. Tu Palapis ada pula. Oh, ini bagus. Palapis Rotu masuk. Ini untuk persediaan kita.
Jahat-jahat Yahudi dia pun ada rotu juga. Jadi kalau awak tak masuk rotu, awak teruk pada Yahudi lagi. Jadi semua join sekali lah. PSTD campur polis Israel, campur security defense agencies dia, ada 529,500 orang. Dan hasilnya sekarang kita melihat, walaupun jumlahnya 40,000 lawan 530,000 kurang lebih, tapi dari segi persaingan tu begitu sengit sekali. Sepatutnya 2 hari dia orang boleh menang, 500,000 juta lawan 40,000. Tapi kerana orang-orang di Gaza ini, mereka dapat suntikan semangat. Barangkali doa-doa daripada kita semua yang menyebabkan mereka tetap bertahan sampai sekarang. Dan yang mati ataupun yang terkorban di Gaza pun angkanya tidak sedikit juga. 14,000, 15,000 orang telah terkorban, mati syahid banyakkannya. Ada 36,000 orang yang didapati cedera, ada 7,000 orang masih hilang, dan ada 1.5 juta Palestinian yang telah dipindahkan khususnya daripada Gaza. Sebenarnya hadirin hadirat sekalian, Palestin ni dia dah menangis lama dah. Cuma kita setahun dua ni baru mendengarnya. Dia menangis lama sangat dah. Dia dah tak larat dah. Sebab bumi Palestin ini dia dah menangis sejak 106 tahun yang lalu. 106 tahun yang lalu. Sebab konflik di Palestin ni sebenarnya dia dah mula pada 2 November 1917. Lebih awal lagi. Puncanya ketika itu ni ada cerita sedap. Sebab cerita ni ada kena-mengena dengan Malaysia pula di hujungnya nanti. Ceritanya apabila Menteri Luar England, Menteri Luar dia, Foreign Minister dia, nama Arthur Balfour. Dia tulis satu surat menceritakan tentang masalah orang Yahudi tak ada negara. Dia hantar surat kepada seorang kaya di England, namanya Lionel Walter Rothschild. Yang mana Rothschild ni dia second Baron Rothschild. Bila sebut Rothschild, terus saudara-saudari dah nampak apakah kaitannya dengan negara kita. Kenapakah Menteri Luar England tulis surat pada Rothschild? Sebab Rothschild ini adalah keluarga elit Yahudi yang paling kaya raya. Ini keturunan tuan tanah Kedaung, kapal di laut, gedung di darat. Orang dulu tak kenal dengan Rothschild ni. Dia keluarga kaya tapi misteri. Dia kaya raya tapi tak ingin nak buat kursus jutawan, cocok-cocok kepala, malah layan. Bukan layan dia, bukan dunia dia. Kaya betul. Macam mana orang boleh tahu kewujudan Rothschild ini? Sejarahnya tahun 1958 ada seorang bekas komander tentera laut diraja Kanada namanya William Guy. Dia ni menulis satu buku, dan bukunya itu menjadi rujukan mustahak sampai sekarang. Dia buat buku bertajuk Pawns in the Game. Buku tentang bidak-bidak catur. Dia berjaya membuktikan bahawa ada sekumpulan pemodal elit antarabangsa beragama Yahudi yang memang mengatur banyak konflik di dunia ini. Dia macam main dam haji. Dia gerakkan. Menurut kajian dia, revolusi Inggeris tahun 1640 sampai 1660 ada tangan gaib yang menggerakkan. Termasuk juga revolusi Perancis 1789 ada tangan gaib. Sama juga kejatuhan Napoleon tahun 1814. Begitu juga revolusi Amerika 19 April 1775 sampai 4 Julai 1776. Begitu juga revolusi Rusia 1905 sampai 1917. Sama juga dengan perang dingin yang pertama, perang dingin yang kedua. Semuanya digerakkan oleh pemodal-pemodal elit antarabangsa ini. Jadi orang pun bila buku tu keluar, ramai yang kaji. Ada yang menulis buku Proof of Conspiracy, Profesor John Robinson. Ada juga berpuluh-puluh lagi lah kajian yang dibuat, The Secret Powers Behind Revolution. Ada yang buat buku Israel, Our Duty, Our Dilemma. Ada yang buat buku Descent into Slavery.
ada yang buat buku The Most Secret Science, ada yang buat The Naked Capitals, ada yang buat The Zionist Factor. Semua buku ini muncul satu nama saja. Bila kumpulkan literature review ini, kumpul kita buatkan systematic literature review, keluar satu nama, Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild ini, dia didapati berpakat dengan 12 orang individu terkaya di Frankfurt, di Jerman tahun 1773 untuk buat gerakan revolusi sedunia. Memang Rothschild ni tuan-tuan sekalian memang kaya luar biasa. Sebab itu Neil Ferguson dia pernah buat satu buku The House of Rothschild, Money Prophets. Rothschild ni nabi duit. Dia memang ada mesin cetak duit agak. Bayangkan sejak zaman moyang dia, Moses Rothschild, ni sekitar tahun 1700, moyang dia tu dah kaya. Kemudian zaman Mayer Amschel Rothschild sekitar tahun 1800, semuanya kaya-kaya. Tahun 2005 majalah Forbes dia letakkan mereka ni sebagai the 20 most influential businessmen of all time. Bukan abad ini, tahun ini, sampai kiamat. Terlampau kaya. Sampailah keturunan dia yang paling muda sekarang, Nathaniel Philip Rothschild. Umurnya baru 52 tahun. Tahun 2007 The New York Times menggelarkan dia the man who may become the richest Rothschild. Lebih kaya daripada moyang-moyang ni. Yang terbaru, dia telah beli saham syarikat Lombong Arang Batu di Indonesia sekitar 2-3 tahun lepas. Memang kaya. Keturunan Rothschild ni semua terlibat dalam sektor perbankan. Baik itu tak ada pula orang Malaysia boykot bank setakat ni. MACD je lah dia boykotnya. Bank tak boykot, padahal bank lah bapak Yahudi. Marah pula orang bank. Amschel Mayer ni dia ada 5 orang anak. Semuanya duduk dalam dunia kewangan, banking ataupun finance. Amschel Mayer Rothschild dia jaga bisnes di Frankfurt. Salomon Mayer Rothschild dia jaga bank di Vienna, Austria. Nathan Mayer Rothschild dia jaga London. Coleman Mayer Rothschild dia jaga Naples, Italy. Dan Jacob Mayer Rothschild itu di Paris, di Perancis. Gabungan bank keluarga Rothschild ini telah membentuk satu kuasa perbankan paling hebat di Eropah. Sebab itu Rothschild Banking Dynasty dikenali sebagai the wealthiest family in human history. Kaya-kaya orang Yahudi. Dia ni yang mengatur pergerakan semua. Jadi tuan-tuan dah semangat nak boykot bank hari esok? Boleh ya? Kita boykot ya? Tak berani. Tak berani boykot bank. Tak berani. Apa sebab saya sebut tadi ada kaitan dengan negara kita? Adik-adik pernah tak dengar kita dulu terlibat dengan peristiwa Dawn Raid? Dawn Raid ni bagi orang senior dia ingat lah. Dawn Raid ini iaitu serang hendap waktu subuh. Kita pernah melakukan serang hendap waktu subuh di London Stock Exchange pada 7 September tahun 1981. Atas arahan Perdana Menteri ketika itu, sekumpulan anak muda daripada PNB telah pergi ke London dan kita berjaya merampas balik syarikat Guthrie milik British yang berusia lebih pada 100 tahun. Kita berjaya rampas dalam masa 4 jam saja. Dan hasilnya 200,000 ekar tanah berjaya balik jadi milik orang Malaysia. Dulu orang putih, Mat Saleh ni penipu nombor 1. Tuan-tuan seolah percaya Mat Saleh. Baik tu awak menengok Mat Kilau pergi percaya ke Mat Saleh. Mat Kilau berkali ulang skrip jangan percaya ke orang putih. Orang putih kuat menipu. Kalau menipu orang putih, kalau orang putih memang menipu. Dia bagi kita merdeka, tapi tanah milik syarikat orang putih. Mereka mana begitunya. Tanah ni 1000 ekar syarikat ni. Nak duduk di mana kita? Itu Piramli buat babak
duduk atas pokok belaka, tak ada tanah. Rumah atas pokok, tanah milik orang. Jadi Perdana Menteri ketika itu kata tak boleh jadi. Pergi ke London, rampas balik. Tapi kita tak bawa perang lah, kita rampas melalui bursa saham. 200,000 ekar tanah berjaya balik semula jadi hak orang Malaysia. Dan hasilnya berlaku percantuman antara Guthrie, Golden Hope dengan Sime Darby. Itu yang Sime Darby jadi besar. Sama ada kita suka ataupun tidak, redha ataupun tidak, syarikat yang membantu kita untuk rampas itu adalah syarikat N.M. Rothschild and Sons Limited, singkatan untuk Nathan Mayer Rothschild. Dia yang bantu PNB ketika Dawn Raid tersebut. Mereka memainkan peranan memujuk MNG Investment Trust, iaitu sebuah syarikat amanah saham Inggeris yang pegang 17% saham Guthrie untuk jual kepada Malaysia 11% saham Guthrie itu. Yang ini saya nak cerita panjang pula, hilang Palestin kita sekarang. Kalau adik-adik berminat, nanti pergi ke perpustakaan atau cari dalam Google Scholar, cari The Unfinished Business of Malaysia Decolonization, The Origins of the Guthrie Dawn Raid. Yang ini merupakan tulisan ilmiah daripada Profesor Madya Dr. Shakila Parwin binti Yaakob daripada Jabatan Sejarah Universiti Malaya, dan Profesor Dr. Nicholas J. White daripada Liverpool John Moores University, dan dimasukkan dalam Jurnal Modern Asia Studies terbitan Cambridge University Press, muka surat 14. Ada 42 halaman. Ini bukan tulisan tepi longkang, ini tulisan jurnal. Jurnal ni orang akademik dia faham lah, bukannya calon-calon tulisan boleh dipublishkan ini. Sambung balik kepada surat Menteri Luar Inggeris tadi. Dia hantar surat kepada Rothschild menceritakan tentang Yahudi nak buat negara. Surat itu walaupun ringkas, ada 67 perkataan saja, tetapi surat itu memberi dampak terbesar kepada orang Palestin yang mereka masih terasa sampai sekarang ini. Apa isi kandungan surat itu? Surat itulah yang sekarang dikenali sebagai Deklarasi Balfour. Hasil daripada surat itu, isi surat itu meminta Eropah sediakan sebuah negara untuk Yahudi di sebuah wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestin. Sebelum itu dia ada cadangan. Kita buka negara Palestin, negara Yahudi ni ada yang cadangkan buat di Argentina, ada yang cadang buat di negara-negara Afrika, ada yang cadang buat di Kongo. Banyak negara dicadangkan, tapi semua negara ni menolak. Orang Arab ni pula satu perangai dia meraih tetamu. Orang tu mari ke negara dia, dia layan. Macam kita lah, kita kan baik dengan orang luar, tak ada masalah. Baik semua Rohingya berkapal-kapal datang, siap buat lagu selamat malam Rohingya pun. Suka sangat kita meraihkan ni. Kita kan jenis bangsa meraihkan. Lala sekarang komposisi penduduk di Malaysia dia dah panggil CIMB, Cina, India, Melayu, Bangladesh. Padah muka, raih sangat. Kita bukan anti bangsa lain, tak. Memang nature kita raih orang. Sama ke orang Palestin. Orang Yahudi datang, mereka pula mangsa perang, tahanan Holocaust macam-macam. Ahlan wa sahlan, baik sangat. Bagi makan, bagi apa. Mereka tak pernah jangka orang yang dia bagi makan sekarang ni gigit tangan dia pula. Cuba kita dengan orang Rohingya, orang Bangladesh, kita raih apa. Satu hari esok tuan-tuan nak cuti, dia sign cuti kita, padan dengan muka. Tuan-tuan jadi supervisor, kalau mau buat master PhD, tengok Bangladesh. Dulu kerja share, sekarang jadi profesor. Dia rajin. Sebab itulah benda ini sentiasa berulang. Tuan-tuan sekalian, Inggeris pun dia membentukkan mandat. Ketika itu dia bentukkan mandat tahun 1923, dan selama 25 tahun dia masukkan, dia jadi facilitator kemasukan orang-orang Yahudi ke tanah Palestin. Dia jadi facilitator. Betul, orang putih ni jahat sungguh.
Jahat sungguh. Dia bantu kemasukan. Orang Arab pula orang baik. Arab kan bila orang datang, ahlan wa sahlan, masya-Allah, ahlan wa sahlan, baik sangat. Dalam dunia ni tak adalah bangsa yang paling meraihkan tetamu melainkan Arab. Tuan-tuan kalau pergi rumah orang Arab, memang makan ni lagi tak kenyang dia tak bagi balik. Dia raih sungguh. Lepas tu dia ahlan wa sahlan. Ahlan ni you are my member, family member. Ahlan, ahli, awak ahli saya. Sahlan, saya facilitate awak. Apa awak nak makan, minum, tidur. 3 hari dia layan. Orang Arab pantang dia kalau tetamu datang, dia tak akan tanya bila nak balik. Macam kita kan, dak. Saya baru sampai tadi, soalan pertama Rusi tanya, ustaz balik lalu malam ni? La ilaha illallah, aku baru sampai tanya dah bila nak balik. Masuk dewan dah lagi. Ni contoh. Awak tak boleh gitu. Tetamu datang jangan tanya bila nak balik. Orang tu tak duduk lagi tanya dah. Balik lalu ni kan? Balik lalu. La ilaha illallah. Tak boleh, kena kita habit tu kena buang. Orang Arab 3 hari dia tak akan tanya bila nak balik. Dia ahlan wa sahlan. Awak jadi member saya. Orang kita dah ahlan wa sahlan wa jalan. Bila mau balik? Ni kan habis kau ramai tanya, balik lalu. Balik lalu kotang. La ilaha illallah, kalau aku nak tidur belum salah ya. Sibuk tanya bila nak balik. Tak lepas ni tak ada tanya selamat aku. Jadi bila orang Arab tengok selama 25 tahun orang ni masuk koramah. Akhirnya Arab memberontak. Tahun 1936 sampai 1939 orang Arab ketika itu bangun membantah. Pada April 1936 ada satu komiti dia panggil Arab Higher Committee ataupun Lajnatil Arabiyatil Ulia. Dah tak ada pilihan lain, mengarahkan seluruh rakyat Palestin bangkit, buat mogok, boykot produk-produk daripada Inggeris secara besar-besaran. 6 bulan dia orang buat boykot kepada produk daripada England. Inggeris mengamuk. 6 bulan dia kena boykot. Akhirnya dia buat tangkapan besar-besaran. Dia bakar rumah-rumah, memang gangster. Apa hak dia buat dulu, hak ni anak kesayangan dia ikut sekarang. Masa tu Israel tak ada negara lagi. Dia baru-baru tengok Inggeris tu ayah angkat kesayangan dia kan. Mau angkat dia Amerika, ayah angkat dia Inggeris. Jadi dia tengok, oh ni cara orang degil, igak ya. Degil-degil bakar je rumah dia. Tu dia ikut modus operandi sampai sekarang. Mak ayah dia ajar begitu dulu. Masuk fasa kedua pemberontakan. Fasa kedua pemberontakan dia bermula pada akhir tahun 1937. Tapi gerakan ini hanya dipelopori oleh golongan-golongan petani saja. Orang-orang yang educated masih belum lagi. Inggeris masa tu agak pening melihat kebangkitan orang-orang Arab. Lalu pada separuh tahun 1939, separuh kedua, mereka telah kerahkan 30,000 tentera daripada Inggeris datang ke Palestin. Dan England ketika itu tubuhkan pasukan tempatan rakyat orang Yahudi. Dia panggil pasukan Yishuf dan juga Haganah. Yishuf dan Haganah inilah merupakan asas kepada pembentukan tentera Israel sekarang. Asalnya dalam bentuk rela je tu, dalam bentuk SRF, Skim Kawalan Rukun Tetangga, seolah begitu je asalnya. Dia panggil Yishuf dan Haganah, tentera daripada England. Tapi hasilnya dia telah menjadikan mereka ni askar juga. Sebab itu dalam 3 tahun pemberontakan itu 5,000 warga Palestin telah terbunuh. Sebanyak 15,000 hingga 20,000 orang cedera dan 5,000 orang dipenjarakan. Ketika itu Palestin sudah pun menangis. Pada tahun 1947 populasi Yahudi ketika itu telah bertambah menjadi 33% di Palestin sahaja. Walaupun mereka dah bertambah, tapi pemilikan tanah mereka baru ada sekitar 6%. Jadi dia orang pun mikir macam mana nak ambil tanah. Masa tu orang Arab kuasai 94% daripada wilayah Palestin. Mereka populasi lebih kurang dalam 67% masih orang Arab. Macam mana cara nak ambil? PBB masuk. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu cadangkan resolusi 181. 181 ini dia jadi two state solution. Pembahagian menjadi 2 negara.
satu negara Arab, satu negara Yahudi. Palestin tidak bersetuju sebab 94% wilayah milik mereka. Apa hal nak bagi pada orang Yahudi ini? Apatah lagi mengikut perjanjian 56% wilayah yang dapat kepada orang Israel, semua wilayah yang paling subur sekali. Hak kering kontang, padang jarak, padang tekukur mu bagi ke orang Arab. Hak subur-subur dekat Valley Oasis semua dapat pada orang Yahudi. Maka berlakulah satu gerakan yang dipanggil Nakbah. Pernah dengar Nakbah? Sampai Nakbah ni yang ni biasa kita dengar lah, yang orang ceramah-ceramah Nakbah. Nakbah ini berlaku apabila mandat England di Palestin tamat pada 14 Mei 1948. Maka sekarang Palestin diambil alih sepenuhnya oleh pasukan paramiliteri Israel. Sebelum ni ada Inggeris lagi yang boleh lagi kita berunding. Sekarang ni 100% Yahudi memang bahasa Yahudi sungguh lah. Dia hancurkan semua kota-kota kecil, kampung-kampung di Palestin. Dari tahun 1947 sampai 1949, lebih daripada 500 buah kampung, bandar-bandar di Palestin dihancurkan. Dan itu yang disebut oleh Palestin dengan gelaran Nakbah. Nakbah ni bencana. Bencana paling besar. Kampung dihancurkan. Dia style London zaman dulu kan. Masuk kampung, bakar rumah untuk paksa orang pindah. Bulan April tahun 1948, lebih daripada 100 orang lelaki, wanita dan juga kanak-kanak Palestin telah dibunuh beramai-ramai di perkampungan Dir Yassin yang terletak di pinggir Jerusalem. Maka sepanjang Nakbah ini dianggarkan 15,000 warga Palestin telah terbunuh. Dan akhirnya orang Zionis berjaya kuasai 78% wilayah Palestin. Baki 22% lagi Yahudi dia bagikan menjadi wilayah sekarang yang dipanggil West Bank, tebing barat. Itu sejarah dia. Dan dianggarkan ada 750,000 warga Palestin terpaksa meninggalkan kampung halaman. Dan ketika ini 6 juta daripada keturunan mereka ini adalah pelarian di 58 buah kamp pelarian di seluruh Palestin dan juga negara-negara jiran, di Lebanon, di Syria, di Jordan dan termasuk juga di Mesir. Jadi Palestin menangis lagi Palestin. Ketika itulah orang-orang Arab, negara-negara Arab dan sekeliling panah hati sebab saudara mereka diserang. 16 Mei 1948 berlakulah perang Arab Israel yang pertama. Orang Arab masa tu dia ada setia kawan. Kawan dia kena, dia akan bantu. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Kenapa dah tak ada? Banyak buat perjanjian. Dia tak boleh langgar ke perjanjian-perjanjian itu. Perjanjian dagang, perjanjian macam-macam perjanjian dia buat. Dulu tak ada perjanjian, janji belasah je. Belasah ramai-ramai, pukul Arab, pukul Yahudi beramai-ramai. Berjemaah pukul. Sekarang dah tak boleh. Mereka pun cerdik, dia pun buat banyak perjanjian. Jadi masing-masing ceramah je lah, tak lagi buat apa-apa. Sebab mu janjilah mu tak nak katuk aku kan. Oh iya, lupa, salah balik. Ceramah belasah, wah. Baru nak tumbuk. Mu sign dah kan, mu nak kawan aku. Oh lupa boh. Salah balik. Sorry. Gitu je lah. Janji, kita kan pegang janji. Sebab itu orang pun kata Arab ni sekarang tak nak bersatu. Arab bukan tak nak bersatu. Sebenarnya kalau dia bersatu dia kuat. Arab ni tuan-tuan, negara dia keliling je Israel tu. Tak payah pergi lawan lah. Kalau dia pakat ludah secara serentak berjemaah, serentak, banjir. Boleh banjir Israel tu. Seluruh negara Arab tu, okey, ramai-ramai, 1, 2, 3, pui ramai-ramai. Pum serentak. Tenggelam dalam air ludah. Punyalah ramai orang Arab. Mereka perang pertama tahun 48 sampai 49. Sampai kena gejatan senjata. Perang kali kedua tahun 1956, Israel kalah, surrender Israel. Perang ketiga tahun 67, Israel menang. Itu dia dapat Gaza apa semua. Perang keempat tahun 73, kalah Israel sampai gejatan senjata. Selepas daripada Nakbah apa berlaku? Ada 150,000 rakyat Palestin terpaksalah menjadi rakyat negara Israel. Bayangkan awak dulu negara merdeka, bila
kalau perang, awak menjadi rakyat kepada orang lain dalam negara awak sendiri. Tak boleh bayang perasaan. Menangis lagi Palestin. Menangis tuan-tuan. Kalau kita jadi rakyat negara orang, kita pindah ke Australia, pindah ke England, kita jadi rakyat England, lain. Tapi masih duduk di Terengganu, tapi warga negara Jepun. Allah, sedihnya. Sebab kena jajah dengan Jepun, contoh kan. Jadi mereka pun hiduplah di bawah pendudukan tentera yang begitu ketat selama hampir 20 tahun dan diberi kewarganegaraan Israel. Selain itu juga, ketika itu Mesir berjaya mengambil semula Gaza. Tahun 1950, Jordan melalui pemerintahan administratifnya, dia berkuasa di tebing barat tahun 50. Tahun 64, PLO dibentuk. PLO ni dulu parti politik lah yang terdapat di Palestin. Mungkin adik-adik tak cam sangat. Kalau kami cam lah Yasir Arafat apa tu PLO. PLO dibentuk dan setahun kemudian Fatah pula didirikan. Ketika ini bangkitlah intifadah pertama. Di intifadah ni baru Islamik sikit. Sebelum ni perjuangan tu macam perjuangan benci ke orang-orang Yahudi itu saja. Intifadah yang pertama berlaku di Gaza bulan Disember tahun 1987. Intifadah ni kebangkitan. Dan sepanjang intifadah ada 1070 warga Palestin telah dibunuh oleh pasukan tentera Israel, termasuklah 237 orang kanak-kanak. Dan lebih daripada 175,000 warga Palestin telah pun ditangkap. Maka ketika itu orang Yahudi dah tak boleh tahan. Intifadah ni macam gerakan sekarang, dia semangat jihad, dia lain. Jadi Yahudi tak boleh tahan, buat satu perjanjian dipanggil Perjanjian Oslo. Intifadah ini berakhir dengan menandatangani Perjanjian Oslo tahun 1993, yang mana pihak berkuasa Palestin telah dibentuk. Dia panggil Palestine Authorities telah dibentuk dan wujudlah pemerintahan sementara di tebing barat dan juga di Gaza. Tahun 95 Israel buat pelok pagar elektronik. Dia buat pelok tembok besar di sekitar Gaza. Mana dah beri kuasa tapi tak boleh keluar pula. Dia kepung. Dan pada ketika perjanjian Oslo itu ditandatangani, lebih daripada 100,000 pemukim Yahudi telah pun berjaya dimasukkan ke tebing barat, termasuklah jadi penduduk di Jerusalem sebelah timur. Dan jumlah itu semakin bertambah. Jadi menyebabkan orang Arab jadi terbakar. Dah buat perjanjian, gencatan senjata, mau import pula makin ramai pula orang lagi. Datang lagi intifadah kedua, berperang lagi. Intifadah kedua bermula pada 28 September tahun 2000. Kenapa ianya berlaku? Sebab pemimpin parti pembangkang, parti Likud Israel, namanya Ariel Sharon, dia telah melakukan lawatan ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Tapi lawatannya itu begitu, dia cara dalam bentuk provokatif sekali. Mana orang kita nak ibadat tak boleh tutup dan sebagainya. Maka berlakulah pertemuan penunjuk perasaan dengan pasukan Israel. 5 warga Palestin terbunuh, 200 orang cedera. Akhirnya orang Islam bangun intifadah kedua. Lepas perang, senyap sekejap, ingatkan settle. Tiba-tiba berlaku pula satu insiden. Dan insiden ni juga menyebabkan Gaza ataupun Palestin menangis lagi. Apa sebab menangis kali ini? Dia bukannya bergaduh dengan Israel, Palestin bergaduh pula sesama Palestin. Ini masalah. Selepas pemimpin PLO Yasir Arafat meninggal tahun 2004, setahun kemudian intifadah yang kedua ni berakhir. Setahun kemudian warga Palestin dibenarkan untuk buat PRU. Ada pilihan raya untuk pertama kali. Dan dalam pilihan raya itu Hamas menang majoriti. Tetapi berlaku pula perang saudara antara Fatah dengan Hamas yang berlaku pada bulan-bulan yang berikutnya dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestin. Jadi Hamas telah mengusir Fatah daripada Gaza. Hamas tak bagi Fatah duduk dalam. Fatah kena keluar. Dan Hamas
dia pun menguasai sebahagian daripada tebing barat, masih dapat dia Hamas lagi. Dan pada bulan Jun 2007, Israel pun bila tengok kita tak kuat kelahi sama kita, maka dia pun buat sekatan darat, udara, laut, dan dia tuduh pula Hamas melakukan terorisme. Dan selepas itulah Hamas dia dikepung, dia tak dapat kebebasan dan sebagainya lagi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kalau kita nak bicarakan Palestin menangis ni, begitulah menangis, begitu banyak sekali. Apa yang terjadi dalam serangan 7 Oktober itu menambahkan lagi derayan air mata orang-orang di Palestin. Cuma alhamdulillah kita sekarang ini sedang berlakunya gencatan senjata yang bermula daripada 24 sampai 27 November 2023 pukul 7 pagi. Cuma ada yang minta extend sehari 2 lagi. Ada juga orang Malaysia yang nanya, Ustaz, kalau masa gencatan senjata ni boleh tak pergi Starbucks, McD tak sementara ni? Oh, tak erti lah saya nak jawab tuan-tuan. Kok mu lah nak pergi pun duit mu ke duit aku? Sibuk nak makan yang goreng. Tak apalah, duit masing-masing kan. Tapi macam tak sabar-sabar. Memang dulu kita masa boykot McD ke apa, tak lama. Perang ni 10 hari je. Sekarang lama pula tak makan McD. Tapi bagus ke anak-anak dah pandai makan nasi ni, pandai muka. Makan nasi lauk singgang belaka dah. Kau tak nak hari-hari McD tak daya melayan. Bagus juga kemah boykot ni. Ceramah ni habis kau apa saya banyak nak cerita ni. Tengok tuan-tuan nguak banyak. Kau apa habis ceramah? Oh, banyak lagi masa. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni, saya ingat jarang diangkat cerita ni ke permukaan. Kenapa berlaku gencatan senjata? Ada rahsia besar. Kedua-dua pihak bersetuju untuk berhenti sejenak selama 4 hari, dan sepanjang 4 hari itu tidak akan ada sebarang serangan, tetapi benda ni akan batal apabila ada pelepasan tembakan. Dan sepanjang tempoh ceasefire ini, apa yang mereka kena buat? Mereka kena saling bertukar-tukar tawanan. Dan tawanan-tawanan ini merangkumi 50 tawanan yang ditahan di Gaza untuk tukar dengan 150 tahanan Palestin yang ditahan di Israel. Orang-orang Palestin ramai duduk dalam penjara Israel ni. Serangan-serangan yang dia buat betul, dia tangkap, dia masuk dalam penjara. Sekarang ni dia buat pertukaran. Dan sepanjang tempoh gencatan senjata, bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke kawasan terkepung semasa gencatan ini. Jadi pada 25 November yang hari itu, Hamas dia telah lepaskan 41 orang tawanan, dan Israel pula melepaskan 78 tahanan Palestin sebagai patuh kepada perjanjian itu. Kita tahu pada 7 Oktober 2023, sebagai sebahagian daripada operasi Taufan Al-Aqsa ini, dia masa tu dia ada colik 250 orang. Hamas colik 250 orang dekat dengan Gaza, termasuklah askar dan sebagainya lagi. Daripada jumlah itu, 4 orang dia telah bebaskan, 1 orang dia masih lagi tahan. Ada satu perbahasan menarik, kenapakah orang Yahudi ni dia sanggup gencatan senjata demi untuk melepaskan tawanan? Apa sebab? Rupa-rupanya orang Yahudi ni dia ada satu pemahaman di dalam agama dia berkaitan tentang melepaskan tawanan. Kalau kita belajar syariat, dia panggil satu syariat Yahudi ni pelik. Dia panggil Pidyon Shvuyim. Pidyon Shvuyim ini dipanggil redemption of captives ataupun penebusan tawanan. Pidyon ini adalah kewajipan dalam agama Yahudi, satu fardu ain untuk melepaskan seorang Yahudi yang ditawan oleh musuh. Fardu ain, mesti kita lepaskan. Pembebasan dan pelepasan tawanan ini biasanya dibuat menerusi tebusan balas dengan tebusan. Dan pidyon ini dianggap sebagai perintah paling penting dalam undang-undang Yahudi.
Undang-undang Yahudi ni, kalau kita Islam panggil syariat, kalau Yahudi dia panggil halakha. Dalam syariat ataupun halakha Yahudi, wajib melepaskan atau mengambil balik tawanan orang Yahudi daripada orang luar. Dia panggil halakha, syariat dia. Halakha ni istilah untuk hukum hakam yang tertulis dalam kitab Ibrani. Dia kitab Talmud, dia mengkategorikan Pidyon Shvuyim ini dalam misbah Rabbah. Misbah ni maknanya, misbah ni ada 613 perintah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. 6613 itu kan orang Yahudi suka nombor 613. Waktu tuan-tuan jangan selok ingat ambil pelik kereta 613. 613 itu 613 perintah Allah kepada Nabi Musa, wajib. Dan melepaskan tawanan adalah misbah yang besar, adalah suatu arahan yang besar, kerana sebarang penahanan adalah dianggap lebih buruk daripada kematian. Dia ada banyaklah ayat-ayat dalam kitab suci Yahudi yang menceritakan tentang kewajipan membebaskan tahanan ini. Dalam kitab Devarim chapter 15 verse 7 and 8, dalam kitab Vayikra chapter 19 verse 16 and 18, dalam kitab Amsal chapter 24 verse 11, semuanya ada ayat khusus, wajiblah kamu mengambil balik tawanan balik ke negeri kamu. Memang ada kewajipan. Dia dalam kitab Taurat ni ada 7 kitab yang terbesar: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidah dan macam-macam lagi. Semua itu menyebut bahawa kalau ada puak kamu ditangkap oleh musuh, mu kena ambil balik. Sebab itu dulu, nanti kalau tuan-tuan rajin Google, tahun 2006, 25 hari bulan Jun tahun 2006, Hamas dulu dia pernah tangkap satu orang tentera IDF, tentera Israel. Nama tentera ini Gilad Shalit. Terkenal operasi besar Israel, nama operasi Gilad Shalit. Tuan-tuan boleh Wikipedia ada, Google ada. Hamas ini dia tahan Gilad Shalit selama 5 tahun 4 bulan. Dia ditahan sebagai prisoner of war, dan dia dibebaskan pada 18 Oktober tahun 2011. Operasi pembebasan itu dia panggil Wafa al-Ahrar ataupun Faithful to the Free. Gilad Shalit, satu orang askar Israel, dia kena tawan dengan Hamas. Israel nak balik askar dia. Hamas kata boleh pulang tawanan orang Palestin. Orang Israel telah membebaskan 1027 tawanan Palestin untuk seorang tentera dia. Orang pun pelik, apa Yahudi gitu? Syariat dia. Syariat dia pantang orang dia ditahan oleh musuh, dia kena ambil balik hidup-hidup. Fasa pertama 18 Oktober 2011, Israel bebaskan 477 tawanan. Fasa kedua bulan Disember tahun 2011, Israel lepaskan 550 tawanan. Itulah peliknya orang Yahudi ini. Dalam konteks agama dia, tawanan dari bangsa dia tak dibenarkan berada di negara orang. Maka sekarang ni adakan gencatan senjata. Wallahualam, mungkin kalau dapat dibebaskan semua tawanan-tawanan Yahudi daripada pegangan Hamas, mungkin akan sambung balik dia punya perang. Wallahualam. Jadi hadirin hadirat sekalian, begitulah sedikit sebanyak tentang air mata di Palestin ini. Ada air mata kesedihan dan ada air mata kegembiraan. Kegembiraan kerana mereka sekarang ini telah mendapat banyak sokongan daripada saudara-saudara mereka umat Islam. Dan yang mengembirakan kita, rakan-rakan kita non-Muslim pun sudah banyak yang mengadakan tunjuk perasaan tidak bersetuju dengan tindakan yang berlaku di Gaza sekarang. Sebab isu Palestin, anda tak perlu menjadi Muslim untuk memahami masalah Palestin. Tak payah jadi Muslim, cukup jadi manusia saja. Kalau you manusia ada perasaan, you takkan senang melihat apa yang berlaku sekarang di bumi Gaza khususnya. Sebab itu sekali lagi kita ucap terima kasih pada NGO-NGO di luar negara, di Amerika, di Barat, di Eropah. Dulu orang putih tak pernah sokong Palestin.
Dia hidup mati dia Yahudi Israel itulah. Tapi sekarang ni berkat doa kita, dia dah mula jadi penyokong pula, bercakap pula bagi pihak kita, keluar video-video mereka pula yang lebih banyak buat konten-konten yang menyokong perjuangan Palestin. Terima kasih kita ucap pada mereka. Dan ini yang disebutkan oleh Allah, orang yang patut berkawan lah, yang musuh-musuh betul, yang berkawan lah, terutama orang Nasrani ini. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga doa kita yang tak seberapanya ini dapatlah meringankan beban yang sedang ditanggung oleh saudara-saudara kita, khususnya yang sedang berada di bumi Gaza. Sama-sama kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainahum wansur ala aduwika wa aduwwihim. Ya Allah, ampunilah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan juga muslimat. Satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Arab dan negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zazil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu bil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah kepada orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para nabimu dan berperang dengan para walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkan kekuatan mereka, timpakan seksamu yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka, dengan menyebut namamu yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan padamu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma thabit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka. Ya Allah, kuatkanlah tekad mereka. Ya Allah, berikanlah keazaman pada mereka dalam menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim wa warhamhum wa akhrijihim minal dhiq wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang sedang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kasihanilah pada mereka. Keluarkanlah mereka dari kepungan dalam keadaan sempit yang mereka alami ketika ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim, fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di kalangan mereka, rawatlah yang luka di kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh mereka, kerana mereka tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolonganmu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Takbir.